umumkan tadi adalah merupakan malam yang ke-25, dan berkebetulan malam ini juga adalah merupakan di antara malam yang mulia kalau dinisbahkan dalam tempoh seminggu. Itu malam ini adalah merupakan malam Jumaat. Kita perhatikan bagaimana amalan sebahagian daripada salafus salih. Sebagai salafus salih, wah, dah beraya dah. Sebagai salafus salih, mereka ini mengambil sikap seboleh-bolehnya mereka mengharapkan agar apa-apa saja amalan yang mereka lakukan itu, kalau boleh, biar orang muda kata jackpot. Jackpot ni makna kata buat sekali, tapi dia punya timing dia menyebabkan ganjaran itu berlipat kali ganda. Sebagai contohnya, bagaimana yang telah pun dinukilkan dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia menakwalkan kata-kata seorang salafus salih yang menyatakan bahawa aku mengharapkan agar akan dapat mengejar malam Al-Qadar, terutamanya pada malam-malam ganjil. Tetapi aku lebih mengharapkan agar malam Al-Qadar itu mudah-mudahan jatuh pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan pada malam Jumaat. Tuan-tuan kena faham bahawa apa yang diharapkan oleh salafus salih ini yang dinakalkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia bukannya bermakna yang pasti bahawa malam ni adalah malam Al-Qadar, tapi itu merupakan sebahagian daripada satu statement, satu kenyataan betapa bersungguh-sungguhnya para salafus salih mereka ni nak menjadi seorang, apa yang disebut dalam bahasa anak muda sekarang ni, sebagai pelabur yang terbaik, investor terbaik. Pasal dia orang ni invest bukan untuk dunia, dia orang invest untuk akhirat. Jadi kalau boleh buat satu amalan itu biar berlipat kali ganda, kerana timingnya penuh dengan keberkatan. Cuma ala kulihannya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak diamanahkan untuk mentadabbur juzuk yang ke-24, saya juga nak berkongsi bahawa kemungkinan malam ni dan esok akan tersebarnya beberapa hadis palsu, yang mana antara hadis palsu yang kerap dikaitkan dengan Jumaat terakhir bulan Ramadan ini ialah amalan sembahyang qada pada siang Jumaat terakhir, yang dikatakan dalam hadis berkenaan yang didakwa hadis itu, dia akan cover semua solat-solat yang kita tinggal dahulu. Tuan-tuan, ringkasnya, pasal masa tak panjang, ringkasnya, hadis ini bukannya hadis daripada Nabi SAW, bahkan ianya adalah merupakan hadis palsu, dia hadis maudhu', seperti mana yang telah pun disyarahkan oleh ramai ulama hadis. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, jangan pelik juga dan jangan terpengaruh sekiranya esok tiba-tiba ada beberapa kumpulan yang melaungkan bahawa Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan adalah merupakan hari Al-Quds sedunia. Hari Al-Quds sedunia. Okay. Tuan-tuan, bukannya kita nak menafikan hak mana-mana kumpulan untuk menyatakan solidariti mereka bersama-sama dengan Palestin, tidak. Tapi jangan berlebih-lebihan sehingga kan kita menyatakan bahawa itu adalah merupakan amalan orang-orang sunnah, amalan sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, kita kena faham bahawa pihak yang isytihar bahawa Jumaat terakhir itu sebagai hari Al-Quds sedunia adalah Syiah. Dan saya pernah bertanya kepada Dr. Ikrimah Sabri. Saya tak tahulah kalau Tuan Guru Ustaz Syarul almarhum Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi bagaimana pendapatnya. Tapi saya pernah bertanya sendiri dengan Dr. Ikrimah Sabri, bekas mufti Palestin. Dia kata, apa hukum kalau kita bersama-sama dengan Syiah merayakan Jumaat terakhir Ramadan ini sebagai hari Al-Quds sedunia? Dia kata apa? Jawapannya simple saja. Dia jawab secara tidak langsung, dia nyatakan bahawa sebenarnya bagi umat Islam, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, setiap hari adalah hari Al-Quds. Bukannya kita fokus kepada hari tertentu saja. Ini satu benda yang kita kena ingat. So jangan terpengaruhlah esok tiba-tiba ada seruan untuk jom kita demo lepas Jumaat hari Al-Quds sedunia. Bukan nak kata salah, pasal kita pun kadang-kadang bersama-sama dengan non-Muslim kat negara barat. Kita bersama dengan non-Muslim, nyatakan solidariti. Tapi kalau nak menyatakan ia datang daripada amalan Ahlussunnah wal Jamaah zaman sekarang ni, dia tidak kena. Tapi ia adalah merupakan amalan yang diwarisi oleh kumpulan Syiah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya diamanahkan untuk mentadabbur beberapa ayat daripada juzuk yang ke-24. Juzuk 24 ni, tuan-tuan,
adalah merupakan juzuk yang mana terkandung di dalamnya 3 surah. Yang pertama surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ni, dia maksud Az-Zumar ni adalah gerombolan ataupun kumpulan. Di hujung surah Az-Zumar ni nanti Allah menyatakan wasiqal ladzina taqaw, bagaimana orang-orang yang bertakwa mereka nanti akan dimasukkan ke dalam syurga dalam rahmat Allah ni dalam keadaan mereka ni zumara, berkumpulan. Begitu juga dengan orang-orang yang kufur, mereka pun akan masuk dalam api neraka dalam keadaan zumara, dalam keadaan berkumpulan. Dan dalam juzuk yang ke-24 ni juga Allah mentakdirkan bahawa terletaknya satu surah yang penting juga. Surah itu surah Ghafir, yang turut dikenali sebagai surah Ghafir ataupun turut dikenali sebagai surah Mukmin. Dan surah yang ketiga yang ada dalam dalam juzuk 24 ini adalah merupakan surah Fussilat. Surah Fussilat. Tuan-tuan, seperti mana yang imam tadi baca pada rakaat yang ke-7 dan ke-8 sebagai contohnya, dalam surah Zumar ni Allah meletakkan tema biar umat Islam yang membaca Al-Quran dalam surah Az-Zumar ini mengenal Allah dengan melihat tanda-tanda kebesarannya. Pasal tu, kalau kita perhatikan bagaimana Sayyidatina Aisyah dalam sebutan hadis diriwayatkan bahawa Aisyah bagi tahu Nabi SAW ni, Nabi dia tidak akan tidur melainkan Nabi akan membaca 2 surah. Surah pertama surah apa? Surah Bani Israel. Surah Bani Israel ini adalah nama lain bagi surah apa? Surah Al-Isra. Ini surah pertama. Apakah kandungan dalam surah Bani Israel ni? Surah Al-Isra ada apa kandungannya? Kandungannya para ulama bagi tahu sehingga dijadikan sebagai amalan Nabi baca surah berkenaan sebelum tidur, ialah supaya umat Islam ni mengenali akan perangai orang-orang Yahudi yang jahat ni. Dan dalam surah Al-Isra ini dibentangkan, kalau kau nak mengalahkan, nak mendekatkan Islam, nak mengalahkan mereka, apakah ada practical step, strategic planning yang perlu ada. Pasal tu dalam surah Al-Isra ni dia kaya dengan persoalan penceritaan Bani Israel pada masa akan datang. Kaya juga dengan persoalan akhlak, persoalan hukum kita berpegang kemas dengan Al-Quran, hukum berkaitan dengan menjaga adab kepada kedua ibu bapa, hukum hakam berkaitan dengan akhlak bersama masyarakat dan seumpamanya. Surah ini dijadikan sebagai silibus muqarrar. Kalau sesiapa yang nak berjuang menjadi golongan murabitun di Palestin, tafsir suratul Isra ini dia kemas di jiwa. Kerana kalau nak jadi murabitun, kau kena mengamalkan sekurang-kurangnya apa yang kau dapat daripada surah Al-Isra. Itu surah yang pertama. Sementara surah yang kedua yang Aisyah bagi tahu Nabi Muhammad akan baca sebelum tidur, iaitulah surah Az-Zumar. Maka ulama membahaskan dalam hadis itu, ulama mensyarahkan apa sebab surah Az-Zumar ini dijadikan sebagai amalan Nabi untuk dibaca sebelum tidur. Maka jawapannya ialah surah Az-Zumar ini, tuan-tuan, ialah satu surah yang mana Allah Azza wa Jalla nak memberikan harapan kepada kita semua bahawa Allah Azza wa Jalla itu rahmatnya begitu luas. Maka dengan sebab itu kita diminta untuk melihat semua tanda-tanda kebesaran Allah yang menggambarkan, yang menjadi satu refleksi gambaran kepada besarnya dan luasnya rahmat kasih sayang Allah ni kepada kita. Sebagai contohnya, tuan-tuan, sebagai contohnya, dalam satu ayat yang begitu cantik, ayat ni Allah cerita pasal tidur. Allah cerita pasal tidur. Saja tak sebut pasal tidur ni, kok ada yang dah mula tertidur. Tuan-tuan, dalam ayat mengenai tidur ni, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang ke-42, Allah menyatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Yang pertama Allah bagi tahu Allah lah Azza wa Jalla yang mengambil dan memisahkan satu jiwa daripada badannya. Ini cerita orang yang mati. Allah yatawaffa. Allah dia keluarkan roh daripada orang yang mati. Dan juga Allah beritahu Allah yang samalah juga wallati lam yamut fi manamiha. Allah lah juga berkuasa untuk apa? Mengeluarkan roh fi manamiha. Tuan-tuan, orang yang tidur ni, orang tidur, ada tak yang tidur sini? Ada yang tidur sini? Tak ada masalah tidur, pasal ini memang waktu rehat kan? Waktu rehat. Dan kita ni, tuan-tuan, bab persoalan tidur ni, Nabi antara waktu larangan yang Nabi sebut daripada kita ditidur ialah sebelum isyak. Sebelum isyak tu memang waktu larangan tidur. Nahan Nabi anin naum qabla al-isyak. Okey, so kita dah isyak kan? Dan isyak ni nak tidur tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kita diminta, tuan-tuan, untuk melihat ini tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah ialah bagaimana sebenarnya orang-orang yang tidur ni daripada status rohnya itu, dia sama dengan orang yang mati. Jadi rohnya tak ada kat jasad. Roh tak ada kat jasad. Rohnya diangkat keluar. Cuma apa yang membezakannya?
Yang membezakannya, Allah beritahu fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Orang yang Allah takdirkan bahawa ajalnya dah sampai, dia dah sampai ajal untuk maut, maka Allah akan buat apa? Allah akan yumsik, Allah akan pegang rohnya, takkan dikembalikan. Rohnya akan berpindah ke alam yang lain. Rohnya berpindah ke alam yang lain. Tetapi dalam masa yang sama, Allah juga beritahu wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tetapi hak satu lagi tu, yang mana rohnya keluar fi manamiha. Pada waktu tidur rohnya keluar. Maka orang tidur ni tuan-tuan, Allah beritahu roh kita memang keluar. Roh kita memang keluar. Tapi Allah beritahu apa? Untuk golongan begini, Allah akan apa? Allah akan mengembalikan akan rohnya ke dalam jasadnya, sehinggalah kepada pada waktu ajal yang ditentukan. Maka roh tu akan dikembalikan. Bila kita jaga tuan-tuan, itu masuk roh kita ni dah jumpa jalan masuk balik jalan masuk. Jadi ayat ini tuan-tuan, dia adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Pasal tu Allah menyatakan inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya ini semua, walaupun Allah cerita pasal tidur, tapi Allah minta kita berfikir. Ini semua tanda kebesaran Allah kepada siapa? Liqaumin yatafakkarun, kepada orang-orang yang berfikir. Nampak begitu indahnya Al-Quran ini. Dia nak menceritakan kepada kita bahawa apa sahaja yang Allah takdirkan berlaku dekat anggota badan kita, termasuklah dalam persoalan tidur, sebenarnya itu tanda kebesaran Allah. Kerana apa? Kerana semasa wahyu ni diturunkan, wahyu ni wahyu makiyah, antara masalah kepercayaan dalam kalangan musyrikin Mekah ialah mereka mempertikaikan bagaimana Allah ni mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati di hari akhirat nanti. Mereka meragui benda ni. Maka dengan sebab itu mereka dilontarkan akan persoalan, minta mereka terlihat orang-orang yang tidur kan, bukan orang yang tidur ni sebenarnya roh mereka keluar. Maka Allah tu berkuasa untuk mengembalikan roh itu kalau Allah ingin. Dan kalau Allah tak ingin roh tu dikembalikan, maka dia akan jadi apa? Akan jadi apa? Waktu tidur dia akan jadi apa? Dia akan jadi mati. Maka kata kalau Allah berkuasa buat benda tu, apatah lagi di hari akhirat nanti. Allah berkuasa untuk membangunkan balik semua kita yang telah pun mati. Allah berkuasa untuk bangunkan balik. Bagaimana kaedahnya itu urusan Allah. Tapi ayat ini Allah minta kepada kita berfikir bahawa Allah berkuasa untuk buat itu semua. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, para ulama apabila sampai kepada ayat ini, selain daripada nak cerita betapa Allah tu Maha berkuasa untuk menghidupkan yang mati, satu benda yang pada zaman dulu orang-orang tak boleh percaya. Orang tak percaya, orang Arab susah nak percaya. Orang Arab yang dijajah oleh kerajaan Rom utara di belah utara sebenarnya tanah Arab tu, mereka pun suka nak percaya. Pasal mereka ni percaya bahawa bila dah mati, ada sebagian mereka percaya bila dah mati, mereka ni akan dilahirkan semula dalam bentuk yang berbeza. Jadi persoalan hari akhirat ni mereka tak boleh nak fikir. Maka Allah minta untuk mereka ni nilai balik apa yang telah Allah tunjukkan tanda-tanda akan kekuasaannya. Itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Pasal tu Allah tanya soalan, bila kau dah rasa kebesaran Allah ni, tuan-tuan rasa tak kebesaran Allah di sebalik kuasa Allah ni untuk keluarkan roh sekejap, kemudian campak balik roh balik bila kita nak jaga? Allah bertanya kepada kita, amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Dalam keadaan begitu, kenapa engkau ni masih nak lagi mencari pemberi syafaat selain daripada Allah? Ini perangai manusia. Kerana manusia ni dalam persoalan beragama, ada sebagian manusia dia bersikap gelojoh. Apa maksud gelojoh ni? Gelojoh ni maknanya kalau dalam bab agama, dia pun ada sifat gelojoh. Khuliqal insana min ajal. Maksud gelojoh bukan gelojoh nak cari duit saja. Bukan gelojoh nak melabur dalam skim cepat kaya saja. Bukan gelojoh dalam nak berpasangan saja. Tapi gelojoh ni ada juga dalam amalan beragama. Apa contoh kegelojohan tuan-tuan dalam bab beragama ni? Contoh gelojohnya ialah kalau nak rasa bertuhan, dia nak nampak kalau boleh Tuhan tu ada depan dia. Dia nak nampak kalau boleh Rasul utusan Allah tu, dia package malaikat, bukannya package manusia biasa. Pasal tu bila mereka dapat Nabi itu package-nya seorang manusia, basyarun, macam kita, Nabi Muhammad, maka mereka sukar untuk mempercayainya, kerana mereka tu ada sikap gelojoh. Maka dengan sebab itu mereka ni suka sangat untuk mencari syafaat dengan mencari benda-benda luar biasa, benda-benda luar adat, benda-benda bersifat magic selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, lahirnya ajaran-ajaran sesat yang menawarkan pelbagai shortcut untuk ke syurga kan. Kalau kau sokong aku, kalau kau ikut ajaran aku yang jelas bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ditawarkan inilah laluan ke syurga, inilah dia
menghindarkan diri kita daripada api neraka. Sebagai daripada kita ikut ajaran sesat ni pasal apa? Pasal kita tak nampak Allah itu sebenarnya, Allah itulah yang sebenarnya pemberi syafaat yang paling utama. Pasal tu Allah minta kita memfikirkan perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, dalam surah Az-Zumar juga Allah Azza wa Jalla ada menyatakan bahawa antara tanda kekuasaan Allah ini adalah Allah, dia berkuasa untuk yabsutur rizqa liman yasha. Allah berkuasa untuk memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki. Memberikan rezeki ni maksudnya ada sebagai kita ni yang Allah berikan rezeki dalam keadaan banyak basit, mudah sangat dia ni dapat rezeki. Kadang-kadang kita tengok kerjanya tak seberapa, tapi daripada sudut dunianya kita nampak dia hidup senang. Ini kuasa Allah. Kerana Allah Tuhan yang sama juga menyatakan bahawa Allahu awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Tuhan yang sama, Allah juga yang bersifat yaqdir. Apa maksud yaqdir ni? Yaqdir daripada perkataan qadar. Apa maksud yaqdir? Perkataan qadar ni antara maksudnya ialah sempit. Dan seperti mana Allah berkuasa untuk memberikan keluasan kepada rezeki sebab sesiapa saja dikehendaki. Allah dan juga Tuhan yang berkuasa untuk menyempitkan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki. Pasal tu kalau kita tengok, bukan setakat dalam kalangan sahabat Nabi saja, tapi kalau kita perhatikan bagaimana Nabi-Nabi terdahulu kan, Nabi-Nabi terdahulu ni ada sebahagian daripada mereka yang Allah berikan kerajaan yang luar biasa. Tuan-tuan, siapakah Nabi terdahulu yang Allah berikan kerajaan yang luar biasa, yang tak boleh dicabar walaupun zaman sekarang? Nabi apa? Nabi Sulaiman dan ayahnya Nabi Daud. Ini pengasas kepada kerajaan Bani Israel. Kerajaan mereka begitu hebat, dan kerajaan mereka ni tak boleh dicabar walaupun zaman kita sekarang ni. Pasal dia punya pekerja kaki tangan kerajaan zaman Nabi Sulaiman ni bukan terdiri daripada manusia je. Dia punya pekerja kontraktor je, bukan setakat manusia. JKR ni banyak yang kuasai ni siapa? Golongan apa? Ifrit, golongan jin. Nak mengalihkan rumah kan, dulu orang Melayu angkat rumah ramai. Tapi zaman Nabi Sulaiman ni yang menawarkan, yang big tender tu Ifrit, walaupun akhirnya dapat kontrak tu kepada manusia. Jadi tuan-tuan, ini bukti bahawa Allah ni dia berkuasa untuk memberikan keluasan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dalam masa sama, dalam kalangan para nabi ni ada juga yang Allah takdirkan, dia hidup dalam keadaan susah. Ada yang awalnya hidup dalam keadaan senang, kemudian di hujung usianya Allah takdirkan dia diuji dengan satu persatu susah. Harta yang banyak, ladang yang besar, ternakan yang begitu banyak, badan yang sihat, satu persatu tu Allah tarik. Nabi apa? Nabi Ayub ni Allah uji dengan dia, dengan akhirnya ditimpa sakit. Dan ini satu bukti kepada kita tuan-tuan bahawa sebenarnya kalau Allah pilih kita daripada orang-orang yang rezeki kita di dunia ni nampak macam banyak, atau kita nampak orang lain rezekinya banyak, dan Allah takdirkan kita ni, kita kelihatan dapat sikit berbanding orang lain, maka tuan-tuan percayalah bahawa Allah sebenarnya sedang menguji kita, dan itu adalah kehendak Allah. Dan apa saja yang Allah bagi kepada kita tu, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau kita dapat sikit, maknanya apa? Maknanya kalau kita dapat banyak, mungkin kita akan mengkufuri nikmat Allah. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Tuan-tuan, begitulah juga dalam surah yang kedua dalam juzuk yang ke-4 ini, iaitu surah Ghafir. Surah Ghafir ni dia satu surah yang menarik tuan-tuan, kerana pertamanya surah Ghafir ni dia ada beberapa nama lain. Nama lainnya surah Mukmin. Kalau tuan-tuan mengajar kitab tafsir Abu Yahamka, tafsir Al-Azhar, Abu Yahamka dia tak letak nama surah Ghafir, tapi dia letak surah Mukmin. Kerana saya confuse juga, ni surah Mukmin ke surah Mukminun kan? Artinya Mukmin yang dimaksudkan itu adalah surah Ghafir. Ada perkataan Mukmin itu ada dalam surah Ghafir. Kalimat Ghafir ini tuan-tuan, Allah disebut dalam ayat ketiga dalam surah Ghafir, yang merupakan satu jaminan, ini satu berita baik pada kita. Kebetulan tuan-tuan kita ni pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang sinonim dengan pengampunan. Ghafir ni maksudnya Allah yang maha apa? Allah yang maha pengampun. Walaupun ada perbezaan dengan afu. Ini saya rasa ramai ustaz dah jelaskan beza antara afu dengan ghafur. Dia dua benda berbeza. Baik tuan-tuan, dalam ayat ketiga tu Allah bagi tahu ghafiriz zambi. Sifat Allah ni yang pertamanya dia mengampunkan dosa. Dan Allah juga memperkenalkan diri Allah dengan menyatakan wa qabilit taubi. Qabil ni maksudnya apa? Qabil maksudnya menerima apa? Allah itu menerima at-taub. Taub. Siapa tahu apa maksud taub? Taubat ni apa? Taubat ni dekat bunyi dengan apa? Dengan taubat. Maka para ulama tafsir menyatakan, apa beza taub dengan taubah ni? Apa beza taub dengan taubah? Tuan-tuan, tadi di rakaat yang terakhir Imam membaca ayat
bahawa Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu kecewa dengan rahmat Allah, sesungguhnya Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kalau Allah kehendaki, Allah berkuasa untuk mengampunkan dosa semuanya. Dalam ayat ini satu ayat yang merupakan sinergi kepada ayat tadi, iaitu Allah beritahu dalam surah berikutnya bahawa Allah juga mengampunkan dosa orang-orang yang buat taubat. Apa maksud taub ni? Taub ni dia adalah taubat yang paling minimum. Cukup dengan rasa menyesal, tapi menyesal sikit je. Dia kalau taubat ni kan dia ada 3 syarat kan? 3 syarat. Tapi taub ni maksudnya dia rasa dia punya rasa salahnya mungkin sikit je. Dia rasa bersalah mungkin sikit. Tuan-tuan, pada waktu itu la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita kecewa dengan rahmat Allah. Allah tu mengampunkan dosa semuanya, mengampunkan dosa yang banyak. Dan Allah juga beritahu, Allah bagi jaminan kepada ini, satu berita gembira kepada kita dalam bulan Ramadan. Allah bagi berita gembira, Allah tu qabilit taub. Allah tu menerima walaupun kau menyesal dengan sesalan yang sedikit. Maka tuan-tuan memandangkan dah 20 minit dah ni, saya pun mungkin dah dapat kad kuning dah ni. Saya kira tak, mungkin kita berhenti setakat di sini sajalah. Di sini saja. Setakat surah Ghafir je lah. Surah Safat tu kita tak sempat nak sorot akan tadaburnya. Cuma lah kuliahnya kita mengharapkan agar Allah Azza wa Jal, seperti mana doa imam tadi, Allah mencampakkan keberkatan dalam hari-hari malam-malam berbaki dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kita akan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni tuan-tuan, yang kita nak cari adalah ibadat. Kesalahan kita ialah kita mencari alamat. Faham Al-Qadar ni jangan cari alamat, tapi kita nak mencari akan ibadat. Mudah-mudahan Allah meringankan badan kita dan membasahkan lidah kita untuk terus beramal kepada Allah Azza wa Jalla dan memberikan kepada kita nikmat Al-Qadar. Aku lu tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.